Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pagi ini kita sambung bacaan kita pada surah At-Taubah ayat yang ke-119. Baik, kita baca dulu sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ayat ni, wahai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, orang beriman. Aisyah, mana Aisyah? Orang beriman. Aisyah? Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala kata, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama dengan orang-orang yang benar. Bersama dengan orang-orang yang benar. Dalam ayat ini adalah perintah untuk berkata benar. Dan kita dah sebut semalam tentang kisah Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang tertinggal atau tak pergi perang Tabuk, yang pada asalnya dia berkira-kira nak berdusta, mencipta alasan, tapi akhirnya dia telah berkata benar. Dia mengaku salah dia, dan kesudahan kisah dia, Allah Ta'ala mengampunkan dia dengan sifat benarnya dia. Adapun pendusta-pendusta atau orang-orang munafik yang mencipta alasan palsu, mereka ini walaupun datang bersumpah dengan nama Allah, tapi kesudahan mereka adalah neraka. Walaupun mereka datang bersumpah atas nama Allah, bagi alasan Nabi istighfar pun untuk mereka, tapi kesudahan mereka tetap ke neraka. Jadi apa yang penting ialah bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu bukan dalam kes ni saja, dalam setiap keadaan hidup kita, kita diperintahkan untuk bercakap benar. Kita diperintahkan untuk bercakap benar. Malah bercakap benar ni membawa ke syurga, dan bercakap bohong membawa ke neraka. Walaupun orang percaya, bercakap benar orang tak percaya, cakap bohong orang percaya. Contohnya lah, ada orang macam tu lah ni. Akhir zaman ni orang bercakap bohong dipercayai, orang bercakap benar didustai. Walaupun orang tak percaya ke, jangan kerana orang nak suruh orang pun terima, kita pun cakap macam-macam, kita pun tipu, kita cakap bukan-bukan.
Supaya apa? Nak suruh orang dengar percakapan kita. Padahal yang Allah Ta'ala perintahkan adalah bercakap benar. Walaupun orang tak percaya, cakaplah benar. Jangan sebab orang kita bercakap. Kita bercakap ni kerana Allah. Kerana Allah. Allah pasti tahu yang mana benar, yang mana dusta. Kalau pun manusia tak percaya semua, bila kita cakap benar, Allah Azza wa Jalla akan bagi pahala kepada kita dan Allah Ta'ala yang akan menjaga kita. Cakap bohong, semua orang percaya, dilepaskan daripada hukuman. Malah Nabi SAW istighfar untuk mereka, orang munafik. Tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kata Allah, Allah bersaksi bahawa sesungguhnya mereka itu bercakap dusta. Okey? Jadi sebab itu bercakap benar membawa ke syurga, bercakap bohong membawa ke neraka. Dalam satu hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kamu bercakap benar. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kerana bercakap benar ni membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke syurga. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yaktuba 'indallahi siddiqa. Senantiasalah seorang itu bercakap benar, dan berusaha mencari kebenaran sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang benar. Wa iyyakum wal kadhib, kata Nabi, dan jauhilah kamu dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kerana dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Tidaklah seorang lelaki berdusta kemudian senantiasa berdusta, melainkan Allah Ta'ala menulis di sisinya orang itu sebagai pendusta. Jadi dalam hadis tu Nabi SAW kata, bercakap benar membawa ke syurga, bercakap bohong membawa ke neraka. Patut-patutlah kita ingat. Walaupun kita ada pantun, siakak senohong gelamo ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Tak? Ada je pantun. Tapi pantun tu setakat tu, bercakap bohong lama-lama mencuri. Tapi dari sisi dalam hadis, bercakap bohong lama-lama ke neraka. Lama-lama ke neraka. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga lisan kita. Akhir zaman ni macam-macam. Cakap bohong ni jadi macam biasa, mainan. Terutamanya ahli politik lah. Kalau dekat-dekat dengan mengundi tu macam-macam dia cakap, janjinya macam-macam. Habis menang tu batang tubuh pun tak nampak, batang hidung pun tak nampak. Tapi dia adalah cerminan. Cerminan mana? Cerminan rakyat. Bererti oleh kerana orang kita boleh terima orang jenis macam tu lah dia boleh naik. Maknanya jangan salah ke ahli politik, kita hak boleh terima ni. Orang ni, kita maknanya itulah budaya. Dia adalah cerminan masyarakat. Cerminan masyarakat. Kalau kita, mereka dilantik, maknanya kita memilih orang macam tu lah. Jadi salah silapnya orang mana? Orang kita. Benar? Jadi kalau kita ni bercakap benar, insya-Allah kita didik anak-anak kita, didik generasi kita bercakap benar. Insya-Allah ni Allah Taala akan membantu kita. Allah Taala membawa kita ke syurga. Kerana Nabi kata bercakap benar membawa ke syurga. Semoga Allah Taala mengampunkan zallat, yakni kelinciran lisan kita. Yang selama ni boleh jadi kita cakap pun tak berapa benar. Semoga Allah Taala mengampuni kegelinciran lisan kita. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sambungan ayat tersebut.
ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-a'rab. Tidaklah patut bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang dikeliling di sekeliling mereka dari orang-orang Arab. Tidak patut bagi orang Madinah dan tidak patut bagi orang-orang Arab di sekeliling Madinah an yatakhallafu ar Rasulillah, tertinggal atau ketinggalan daripada turut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak patut tak pergi. Maka li ahli al-Madinah wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu ar Rasulillah. Tidak sepatutnya orang-orang di Madinah dan orang-orang sekitar Madinah tertinggal atau ketinggalan dari turut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsih, dan tidaklah patut mereka sayang kepada diri mereka sendiri lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tidak menghiraukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak patut. Jadi Nabi panggil dia tak pergi. Pasal apa? Sebab dia utamakan diri dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak patut. Ni kenapa tak patut? Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni balasan kepada orang-orang yang berjihad. Tak sepatutnya mereka tinggal. Pasal apa? Pahala mereka sangat banyak. Dzalika bi annahum, kerana itu ialah, yang demikian kerana sesungguhnya, bi annahum la yusibuhum dhama'un, setiap kali mereka merasai dahaga. Tidaklah mereka ditimpa dahaga. Wala nasabun, tidaklah juga mereka merasai penat lelah. Wala makhmasatun, tidaklah juga mereka merasai lapar dalam perjuangan pada jalan Allah. Makhmasatun, lapar. Jadi tidaklah mereka menghadapi dahaganya. Lepas dahaga, lelahnya. Pada lelah, laparnya. Pasal perang Tabuk ni kita cerita perang yang Ghazul Usrah, dinamakan perang susah. Pasal jauh, bekalan makanan tak ada, tunggangan pun tak cukup. Wala yata'una mawti'an, dan tidaklah mereka menjejaki satu tempat yang menimbulkan kemarahan orang kafir. Wala yanaluna min aduwwin nailan, dan tidaklah mereka menderita sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh. Kalau tiba-tiba musuh serang dia, kena dia, atau dia mendapat kesusahan, kecederaan disebabkan musuh, illa kutiba lahum bihi amalun salih, melainkan semuanya itu ditulis bagi mereka pahala amal yang salih. Jadi bukan pergi perang saja dapat pahala, lapar dia pun dapat pahala, lelah dia pun dapat pahala, dahaga dia pun dapat pahala. Ini adalah kelebihan orang yang pergi berjihad fi sabilillah. Hak musuh cederakan tu kan memang confirm lah, betul tak? Ada dah. Tapi sebelum bertemu musuh, kalau dalam perang Tabuk ni tak bertembung. Kan tak ada pertembungan, kita dah sebut. Perang Tabuk ni tentera Rom akhirnya takut, tak datang perang. Nabi balik dengan kemenangan tanpa perang. Tapi mana pahala jihad dia? Dahaga dia, letih dia, lapar dia, semua benda yang dia lakukan sejak daripada keluar Madinah sampai kembali ke Madinah, semua itu dikira pahala yang salih, pahala amal salih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Illa kutiba lahum bihi amalun salih, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin.
Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan atau mensia-siakan pahala orang yang berusaha memperbaiki amal ibadahnya atau pahala orang yang berusaha berbuat baik. Jadi Allah ni tidak sia-sia, tidak mensia-siakan amalan kita. Walaupun orang tak perasan, walaupun orang tak tengok, walaupun orang tak appreciate, orang panggil, orang tak hargai. Banyak je kita ni, kita mengharapkan orang tu faham apa kita buat. Betul tak? Tapi dia tak faham-faham duduk situ. Mungkin setakat tak faham, tak ucap terima kasih. Tak ucap terima kasih tak apa, dia marah lagi. Dia tak faham apa kita buat tu. Tak? Banyak benda kita ni, Allah, dia tak perasan ke aku dia. Dia tak faham. Allah Ta'ala kata dalam ayat sebelum ni, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Beramalah, nanti yang akan nilai amalan kamu Allah, Rasul, dan akan melihat amalan kamu orang yang beriman. Orang beriman dia tengok, dia faham. Bagus tu. Tapi orang tak beriman, dia jah gitu. Betul tak? Pok-pok ni tengok tu. Semayang pun tu kangkang. Dia tak faham. Dia dah kata kita semayang kangkang. Betul tak? Orang jenis tak semayang, tengok tu. Pergi ke masjid. Tak ada maknanya pergi tu. Dia tak appreciate. So Allah Ta'ala kata apa? Qul i'malu wa qul i'malu, katakanlah wahai Muhammad, beramallah. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah ni tidak mensia-siakan amalan orang-orang yang berbuat kebaikan. So jangan diremehkan amalan walaupun sedikit. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu memandang remeh kebaikan sedikit pun, sesuatu pun. Walau an talqa akhaka biwajhin talq. Walaupun kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang ceria. Jumpa dengan wajah ceria tu pun kira kebaikan. Dan jangan kamu pandang remeh. Pasal apa? Si kebaikan tersebut kamu akan dapat tengok hasilnya di akhirat kelak. Benda yang kita tak perasan pun, tak perasan. Kadang-kadang ucapan kita, kadang-kadang senyuman kita, kadang-kadang teguran kita, Assalamualaikum, buat gapo tu. Nah, kadang-kadang macam tu je. Orang tak perasan. Kita pun mungkin tak perasan. Tapi yakinlah Allah Ta'ala ni, dia tidak mensia-siakan amalan kita. Sebutir batu yang kita ambil daripada jalanan, sebatang paku yang kita ambil daripada jalanan, kita buang ke tepi. Sedahan kayu yang tak ada orang nampak pun kita tarik tak tepi dengan niat tidak mengganggu orang lain yang lalu lalang. Orang tak perasan, tapi di sisi Allah sangat besar pahala dia. Ni ada orang yang diampunkan dosanya disebabkan sedahan kayu yang dia alihkan daripada jalanan. Kita tak tahu kebaikan. Sebab tu dalam apatah lagi kalau soal jihad. Kalau jihad lagi ya. Mereka ni duduk di mana-mana pun, mula daripada perjalanan, melangkah, dahaga, letih, lapar, apa lagi, sampai ke musuh yang menyerang mereka. Kalau luka, cedera, semua itu dikira pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita nak solat pun lebih kurang juga. Bermula daripada melangkah keluar dari rumah tu, kira dah tapak kaki dia. Dah. Tiba-tiba ada halangan di jalanan. Kita pergi juga, ada SJR, langgar. Pasal apa ni? Pasal nak pergi semayang jemaah ataupun nak pergi majlis ilmu sebagai contoh. Kesusahan gitu dinilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey?
Jadi innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala lagi, wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Wala yunfiquna nafaqatan, dan tidaklah pula mereka menginfakkan satu infak atau membelanjakan satu perbelanjaan, saghiratan, kecil dia, wala kabiratan, ataupun besar, tak kira lah 10 sen ke sejuta. Wala yaqta'una wadiyan, dan tidaklah mereka menyusuri satu lembah, illa kutiba lahum, kecuali ditulis bagi mereka pahala, liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, supaya Allah membalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Wa qad hasala, ada yang derma sikit, ada yang derma banyak, kan? Ada yang derma sikit dan ada yang derma banyak. Antara yang derma banyak siapa dia baru ni kita baca? Abdul Rahman bin Auf, yang digelak oleh orang-orang munafik. Tu nak nunjuk tu, kan? Termasuk yang bagi infak banyak ialah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat ni ada yang infak sikit-sikit je, ada orang bagi sekadar yang dia ada yang dah infak banyak. Allah Taala kata yang banyak ke yang sikit, semuanya Allah Taala akan ganjari dengan lebih baik daripada apa yang mereka belanjakan. Dan waqad hasala li amiril mu'minin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu min hadhil ayatil karimah hadzun wafir wa nasibun azim. Yang antara yang paling banyak mendapat bahagian dari ayat ini ialah Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di saat waktu peperangan tersebut, wa dzalika annahu anfaqa fi hadhihi al-ghazwah an-nafaqatil jalilata wal amwalal jazilata, di mana Uthman menginfakkan dalam peperangan ini, perang Tabuk, harta yang besar dan nafkah yang banyak. Rawa Abdullah aidan an Abdurrahman bin Samurah qala jaa Uthman radhiyallahu anhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi 1000 dinar. Dia bawa 1000 dinar. 1000 dinar. 1 dinar lah ni harga berapa? RM800. Naik dah ke turun? Kita letaklah average dia RM800 hingga RM1000. Contohlah, kalau zaman nilai sekarang ni lah. Kali 1000, kalau 800, 800,000. Duit hari ni lah. Enggak, duit hari ni 800,000. Banding zaman dulu 800,000. Tak boleh nak banding. Hari ni 800,000, mungkin kita kata banyak dah. Tapi orang yang ada duit 800,000 zaman dulu, zaman kereta harga 10,000 dulu. Zaman nasi lemak harga 50 sen. Zaman apa lagi? Naik beca pun bayar 50 sen ni. Di sekolah bawa 30 sen. Zaman dululah. Tiba-tiba bagi 800,000. Zaman sahabat lagi lah. Tu baru kita flashback berapa ni. Zaman dulu susah. Nafkah tak ada. Uthman bagi 1000 dinar. Bi 1000 dinar fi thawbihi hatta jahazan nabiyyu.
jahazan Nabi sallallahu alaihi wasallam jaisul usrah. Qala fasabbaha fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha biyadihi wa yaqulu ma darra ibn Affan ma amila ba'da al-yawm yuraddiduha miraran. Uthman bawa 1000 dinar, dia letak atas riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia letak fi hijrin Nabi, letak depan Nabi, dak di ribaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok tu, Nabi ambil yuqallibuha 1000 dinar. Banyak 1000 dinar ni. Ni. Kita ada juga 1000 duit siling. Duit siling 10 sen tu paling-paling duit siling 50 sen lah. Kalau 1000 duit siling 50 sen berapa? Baru RM500 kan. Duduk main-main. Nabi yuqallibuha. Tapi Nabi kata kepada Uthman ni penting. Nabi kata, ma darra ibn Affan ma amila ba'dal yaum. Tidak lagi memberi mudarat kepada Ibnu Affan, yakni Uthman, apa yang dia lakukan setelah daripada hari ini. Maknanya Uthman lepas daripada hari ini dia buatlah apa pun, Allah tidak memudaratkan dia. Pasal apa? Sebab Allah terima infak dia ni. Allah terima infak dia. Yuraddiduha miraran. Nabi ulang dan ulang. Pasal apa? Sebab mereka dia infak. Dan begitulah pahala orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Daripada penginfak sampailah yang pergi berjihad. Semua sekali. Allah tidak mensia-siakan amalan mereka. Zaman kita lah ni, jihad kita, frontliner kita lah. Murabitin lah bahasa kita. Orang-orang yang frontliner ni, kalau dia ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, sah pahala dia. Ni, tak boleh bertemu keluarga berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kemudian dengan tak kira penat lelah dia, lalu kita katakan sama jugalah. Zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un. Dia dahaga ke waktu dia sedang bertugas. Wala nasabun, dia letih setara mana ada orang panggil siapa terduduk letih. Wala makhmasatun fi sabilillah, dia lapar sanggup tak makan pasal duk tengah buat apa ni CPR kepada orang sakit ni. Dia buat macam-macam duk jaga ni. Wala makhmasatun fi sabilillah, dia lapar waktu kerja. Wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffar. Ni tidaklah dia berperang dengan orang kafir kan, tapi dia sedang berjuang melawan penyakit. Wala yanaluna min aduwin nailan, apa saja yang ditimpa mereka, kena mereka daripada musuh. Mana kalau dia tu terluka ke, dia sakit ke, hatta dia sendiri pun demam, kadang-kadang ada yang sampai dia sendiri pun kena COVID. Ada sampai dia sendiri pun meninggal. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan pahala yang banyak kepada mereka. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Habis tu kalau kita ni tak boleh nak pergi, jadilah orang yang kedua. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan. Bagilah sokongan dengan infak. Sama ada infak kepada frontliner ataupun infak kepada orang-orang yang sedang susah. Sikit atau banyak ke, terpulanglah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada kita amalan kita. Kita yang tidak diuji ni, Allah kena banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah. Kena banyak bersyukur kepada Allah. Hari ni semalam pak kita ni ada satu kes lah. Ada satu kes, budak-budak pun tak pernah dah keluar lah ni. Jadi positif ada satu kes kat hotel kita ni. Tapi dia dapat daripada tempat kerja dia lah. Dah bukan kontak rapat kita lah. Cuma seminggu ni tak berjumpa dengan dia, dia apa tu, dapat daripada tempat kerja dia. Tapi untuk budak-budak kan tak bagi keluar lah. Macam-macam lah sekarang ni. Orang ada telefon, jemaah kita pun ada
yang kena jagalah kesihatan. Tapi dalam masa yang sama kepada para frontliner, barisan hadapan, dan para penginfak, sama ada untuk bahagian kesihatan ataupun bantuan orang ramai, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan daripada kita, insya-Allah. Pakar-pakar doalah agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabak ni daripada kita. Kerana apa? Kerana tidak ada yang boleh mengangkat wabak ni melainkan Allah. Melainkan Allah. Jangan bergantung dengan vaksin. Vaksin tu ikhtiar, bukan tempat tawakal. Tawakal tu dengan Allah. Ni kita makin vaksin, ramai banyak vaksin tapi kes makin tinggi. Nah, maknanya apa? Ikhtiar kita. Kita tak menafikan, bukan kata tak perlu vaksin, tapi itu ikhtiar. Tempat pergantungan dan tempat bertawakal kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Cukuplah bagiku Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kepada Allah lah kita bertawakal, atau aku bertawakal, dan Dialah pemilik arasy yang besar. Wallahu ta'ala alam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pun hari ni kita berhenti awal setakat tu hari ni ayat ni. InsyaAllah kita akan sambung besok pada ayat 122 insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.